warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin. Cuma berhenti terakhir di mana? 10. Tetapi jikalau Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Mu'alif berkata, tetapi jikalau ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya, pilihannya, atau membuangkan mushaf kepada tempat-tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, atau mengata kalimah kufur atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya, maka orang itu jadi kafir. Dan jika ditakdirkan di antaranya baginya ada ikrar dan tasdik dan amal soleh sekalipun. Okey, dari sini kita boleh faham bahawa keterangan atau syarah yang saya terangkan pada 2 minggu lepas, iaitu apabila seseorang itu ada membenarkan dalam hati tasdik, membenarkan dalam hati tapi tidak melafazkan dan tidak melakukan amal soleh, maka dia iman atau mukmin di akhirat walaupun dihukumi bukan mukmin di dunia. Kalau dia iqrar dan dia ada tasdik dalam hati, maka dia mukmin di akhirat dan mukmin di dunia. Walaupun mungkin dia tidak amal soleh, dia berarti berdosa besar yang akan dihukum oleh Allah SWT sesuai dengan keadilannya. Tapi kalau dia ikrar dari lisan, tidak ada iman, tidak ada tasdik dalam hati, maka dia dihukum mukmin di dunia, dan di akhirat dia akan diazab dengan azab yang paling siksa, iaitu azab orang-orang munafik yang berada pada bawah sekali. Akan tetapi kalau ketika dia itu melafazkan, berikrar dia seorang mukmin, dan dia tu dalam hati dia wallahu a'lam mungkin ada tasdik, tapi pada waktu yang sama dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan kufur. Istilah bahasa Melayu moden dia, pekerjaan yang menyebabkan kufur. Kalau bahasa lama dia, pekerjaan yang mengkafirkan. Maksudnya mengkafirkan diri dia lah, bukan mengkafirkan orang lain. Seperti sujud bagi berhala. Kerana apa? Tidak ada orang mukmin, orang Islam yang dibenarkan sujud kepada berhala sama sekali. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sujud tanpa sebab adalah haram. Sujud tanpa sebab tu maksud dia apa? Saya sajalah nak sujud. Contoh dia, bukan kerana syukur, sujud tilawah, kan ada macam-macam sujud. Bukan kerana tu, tapi sengaja nak sujud, dengan niat sengajalah. Bukan contoh dia jalan lepas tu tergelincir jatuh macam sujud, ini dah dosa. Bukanlah, itu orang tak sengaja. Ini dia niat sujud tanpa sebab. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi mengatakan haram sujud tanpa sebab. Tapi sekarang kalau sujud kepada berhala dengan sebab sujud kepada berhala, walaupun hati dia tidak ada terikat dengan berhala, contoh dia, maksud dia tidak ada terikat, memang dia niat sujud kepada berhala tapi dia tak sembah berhala. Pertanyaan dia, kenapa dia nak sujud pada berhala ketika dia tidak menyembah berhala? Ini dapat menggugurkan iman, atau ini salah satu sebab jatuhnya kufur. Dengan ikhtiarnya, tapi dengan ikhtiarnya lah. Melainkan contoh dia, kalau engkau tak sujud dekat berhala, sekarang aku pancung kau, misalan dia. Itu kes lain. Itu adalah orang yang dianiaya, orang yang dipaksa. Maka dalam syariat memang kita iktiraf bahawa ad-darar yuzal, suatu bahaya itu boleh dihilangkan. Contoh dia apa? Bila dia dipaksa, maka tak ada masalah untuk dia melakukan itu, dengan syarat memang hati dia kerana terpaksa.
yang dia tak nak sama sekali, yang kalau dia tak buat ini nyawa dia akan terancam. Tapi kalau bukan nyawa dia terancam Ustaz, lalu apa yang terancam? Tak adalah kalau dia sujud dia kena paksa dengan seseorang yang kalau dia tak buat maybe tak ada benda, cuma dia tak sedap lah dengan orang tu. Ini nama dia bukan darurat. Kerana tingkatan darurat ni ada 3. Kalau mengancam nyawa sama diri dia atau keluarga dia atau mukmin yang lain misalnya dia yang memang ada hubungan dengan dia, maka itu dianggap darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat ni boleh menghalalkan atau mengharuskan perkara yang diharamkan. Contoh dia minum khamar ketika tercekik tengah jalan-jalan, tercekik tulang ikan, yang ada hanya wine sahaja, hanya khamar sahaja, tak ada benda lain dah. Kalau tak nak minum juga nanti boleh mati. Maka halal untuk dia minum sekadar untuk menghilangkan cekik tersebut. Lebih untuk mendapatkan nikmatan haram. Kerana ada kadar dia cukup untuk menghilangkan tercekik. Contoh lain iaitu masalah sujud tadi, yang kalau dia tak sujud dia akan dipancung, atau kalau dia tak sujud kat berhala keluarga dia akan dipancung, atau akan hilang salah satu daripada iaitu kehormatan, dipanggil dengan mabadik 5, iaitu nyawa, agama, harta, akal dan nasab. Nasab ni maksud kehormatan keluarga. Contoh dia isinya akan dirogol misalnya dia. Ini kes tertentu maka dianggap darurat. Lalu yang kedua hajiat. Hajiat ini apa? Iaitu dalam keadaan hajat. Hajat berarti kalau dia tak buat, tak hilang nyawa. Mabadik yang 5 tak hilang, tapi kehidupan dia akan jadi berat. Maksud kehidupan dia akan jadi berat berarti mungkin tidak mudahlah untuk menjalani hidup tersebut. Contoh dia, kalau dia tak sujud pada berhala, memang tak naik pangkat lah kau. Contoh dia, memang tak dapat jabatan lah, memang tak dapatlah kerja yang muhtaram misalnya dia. Maka ini nama dia hajat. Dalam kes sujud pada berhala tak boleh, kerana hajat dia fi manzilati darurat, berada pada tempat darurat dalam hal-hal yang bersifat tidak mengancam mabadik yang 5. Contoh dia apa? Contoh dia saya wajib solat, kita wajib solat, tapi kita juga kena kerja. So kita kerja, kita delay lah solat kita, solat awal waktu kepada pertengahan waktu atau pada waktu yang makruh tidak sampai haram. Kerana sekarang tengah kerja, kalau saya berhenti kerja, kalau saya solat sekarang susahlah, macam susahlah dalam waktu yang tak sesuai. So saya delay lah pukul 3 baru saya solat zuhur, atau pukul 4 sebelum waktu asar misalnya. Ini ada hajat, tak ada masalah. Contoh dia, ada hajat. Kalau tahsinat ni apa? Ni adalah tahsinat yang ketiga, level ketiga, adalah bersifat yang mana bersifat untuk memperbaik sahaja, untuk benda yang sedap sahaja. Manusia wajib untuk cari rezeki yang halal, tu wajib. Kalau saya nak dapat rezeki yang halal, saya bolehlah dapat makan, boleh hidup, satu keluarga boleh hidup. Tapi kalau nak makan lauk, terpaksalah buat benda yang haram baru boleh dapat lauk. Lauk ini dia panggil tahsinat. Dia tidak boleh digunakan untuk menghalal perkara yang haram, kerana dia tahsinat sahaja. Contoh dia, kalau nak hidup di Malaysia ni dengan kerja yang halal, tak ada rasuah, tak ada apa, bolehlah. Tapi hidup rumah teres je lah, tak bolehlah nak dapat rumah banglo. Nak dapat rumah banglo kena rasuah lah. Kalau rasuah insyaAllah baru boleh. Berarti ini dah tahsinat, tak boleh, haram. Ini contoh dia. Okey. Berarti dalam hal sujud pada berhala dengan ikhtiarnya, pilihannya, ni sengaja dia nak sujud. Atau contoh perbuatan yang menyebabkan kufur lagi adalah membuang mushaf kepada tempat-tempat yang cemar. Contoh dia, ada jamban, na'udzubillah min zalik, dia ambil mushaf ni jelas mushaf, dia baling kat dalam jamban tersebut dengan niat ihanah, iaitu menghina. Atau contoh dia mengambil Al-Quran mushaf, buang ke dalam tong sampah dalam niat, ini menghina. Ini boleh menyebabkan kekufuran. Kerana apa? Mushaf itu
adalah kertas-kertas, lembaran kertas yang dituliskan kalam lafzi daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala ini dihormati walaupun dia itu adalah kalam lafzi, iaitu mushaf ni lah yang kita tulis, kerana ayat-ayat dia adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengan ikhtiarnya atau mengata kalimah kufur atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya, atau melafazkan lafaz-lafaz yang kufri dengan niat itu memang dia nak kata macam tu walaupun dia tak niat untuk jatuh dalam kekufuran. Ini pun boleh menyebabkan kufur. Contohnya dia kata apa? Saya ni, na'udzubillah min zalik lah, kalau dalam kes saya ni saya nak bagi contoh. Hikayat tak ada masalah. Ada fulan dia kata, saya ini memang bukan Islam misalnya dia. Saya reda dengan agama lain. Ini kalimat kufri. Tapi dia katakan seperti itu bukan sebagai hikayat. Macam saya hikayat tadi, menceritakan. Tapi memang dia kata on behalf of himself, untuk dia. Dan dia tak terpaksa, tapi dia kena, dia sengaja buat kerana ikhtiar dia. Walaupun hati dia tidak ada niat untuk jatuh dalam kekufuran. Maka jatuh kufur ke tidak? Maka jatuh kufur. Di sisi Allah SWT lah. Di sisi hukum macam mana? Dia kena masuk mahkamah dulu. Tanya kenapa kau kata macam tu? Oh, waktu tu saya mabuk. Wah, itu lain lah. Mabuk apa? Kalau mabuk minum khamar, tu lain. Tu boleh diazab, boleh dihukum kerana atas kesalahan minum khamar tadi. Maka dia tidak dianggap ma'zur, uzur. Tapi kalau dalam kes dia naik bas, mabuk angin lah, mabuk kereta, mabuk kendaraan ni, lepas tu dia pun cakap tak apa yang dia cakap keluar menyebabkan kalimat kufriyah, kita panggil kalimat-kalimat kufur. Dia tak boleh dihukumi jatuh kufur kerana apa? Kerana dia tengah mabuk, dalam mabuk yang tidak ada pilihan bagi dia tengah naik kenderaan. Ini contoh dia. So kena detail. Tapi ustaz, saya baca ada ulama tu kata macam ni, ini kufur ni ustaz, kalimat dia. Ya, mungkin kalimat tu kalimat kufriyah. Boleh tak kita kafirkan dia? Itu tak boleh. Kenapa kita tak boleh kafirkan dia? Macam saya kata tadi, seumpama dia tengah cakap tu, mungkin dia tengah ngantuk, dia terkeluar benda yang dia tak niat, atau dia tak faham apa yang dia cakap. Kemungkinan tu ada banyak. Kalimat yang dia maksud tu itu bukan kalimat yang dia maksudkan. Yang dia maksud kalimat lain. Tapi ustaz ni soreh ustaz, tak boleh majas. Antara majas dan soreh, antara hakikat dan majas, metafora ataupun yang bukan metafora, itu tergantung pada si fulan. Secara kaedah bahasa tak boleh. Kalau si fulan tu orang dia guna bahasa yang tak engkau fahami, nak buat macam mana? Dia ni tak ada pelajaran tinggi, dia tak tahu apa metafora tak metafora, bagi dia itu bahasa dia. Boleh kita kafirkan? Tak boleh juga. So macam mana satu-satunya cara? Kena bawa persidangan mahkamah sehingga mahkamah tu jelaskan kalimat ni kalimat kufur yang soreh. Soreh tu apa? Jelaskan dulu satu persatu. Soreh tu apa? Kalimat kufur tu apa? Ni menyebabkan keluar Islam. Semua ni. Sekarang aku nak tanya, yang kau kata ni betul-betul niat engkau kata dengan maksud keluar dari Islam ke? Tak mabuk ke? Betul, saya niat ni, saya memang nak keluar, saya memang nak murtad. Ni zalah ni lah. Bukan hikayat, bukan apa. Dah cek semua, memang tak ada syubhat lagi. Ini baru boleh dihukumi murtad. Tapi kalau tak, ustaz saya ingat kataan ni boleh. Mana kau tahu boleh? Saya terbaca buku tu, buku tu rupanya tersalah cetak. Contoh dia. So tak boleh lah nak hukum, kerana ada syubhat. Jadi ada syubhat walau sikit pun. Ini kena hati-hati. Syubhat walau sikit pun syubhat, kita tak boleh kafirkan. Dalam mahkamah pun tak boleh. Syubhat yang kecil pun. Kerana apa? Apabila dia murtad, berarti dia kena hudud. Hudud dia apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berganti agama dia, maka dia dibunuh. Dalam hudud dia dihukum bunuh dalam bab orang yang murtad sebenarnya. Atau mazhab yang kedua, dia kena istitabah, tak nak taubat, maka dia dibunuh. Atau kaul yang ketiga, dan ini kaul yang kita pakai di Malaysia lah, dia dipaksa istitabah walaupun sampai masuk penjara. Tidak dibunuh tapi dimasukkan penjara sampai dia taubat. Misalan dia. Inti dia adalah hudud.
Dan dalam hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, dan dalam hadis ini menjadi kaedah, tolaklah hudud selagi mungkin. Maksud dia apa? Selagi boleh keluar daripada hudud, jangan sampai dia hukum hudud. Maksud dia apa? Selagi ada syubhat sekecil mungkin, maka dia tak boleh dihukumkan hukum hudud. Ta'zir boleh. Contoh dia apa? Contoh dia orang yang berzina, ada 4 orang saksi dan melihat dan setiap detailnya sama betul. Tapi bila ditanya saksi tersebut, nampak tak zakar tu masuk, bahagian mana yang masuk? Setahu saya nampak dia orang berzina tapi tak nampaklah zakar tu masuk. Itu dah boleh ditolak. Kerana ada syubhat, kemungkinan tak masuk. Kerana yang nama zina adalah helmet atau kulfah tu, helmet daripada zakar tu masuk keseluruhannya atau kadar dari dia. Tapi kalau tak nampak tak boleh lah. Ni misalnya ni sampai macam tu detail. Ulama sebut ni. Kerana apa? Ni dalam kitab-kitab fiqh, bukan saya kata. Dalam kitab fiqh dia detailkan kalau nak sabitkan orang yang berzina, ini kena detail. Betul ke nampak zakar tu masuk? Lainlah kalau dia ikrar, itu bab lain. Dia yang buat, dia yang mengaku. Tiba-tiba yang si perempuan dia kata tak ada. Tak boleh juga. Contoh dia kan ada orang, oh ini anak si fulan, padahal si fulan tak sama sekali kenal perempuan tu. Macam mana? Ini bahaya juga. So tak boleh, kena detail. Kalau betul-betul terjadi, nak tahu pukul berapa, dekat mana, kena rogol ke, kena apa ke, kena check. Ternyata waktu yang dia tetapkan si laki tak ada kat situ, si laki tengah pergi Indonesia. Tak boleh lah. Ini syubhat, kena tolak. Sebab itu dalam bab mengkafirkan tak boleh main-main. Sampai syubhat sekecil pun kita kena tolak. Ini yang terjadi pada kalam-kalam di kalangan ba'di sufiyah. Sebahagian orang sufi yang mana tuan-tuan puan-puan selalu dengar istilah, oh ni dia ni duk kata perkataan-perkataan kufur di kalangan sufi. Ini tak boleh ni dihukum. Contoh dia wahdatul wujud atau anal haq. Al-Halaj kan pernah kata anal haq, aku adalah hak, aku adalah Tuhan lah. Ini berarti kita kena, oh ni tak boleh, ni haram, ni kena hukum, ni kufur ni. Dia dah jelas-jelas kafir. Bab ketika ulama melarang dia, itu bab lain. Ulama menjatuhkan kufur ke tidak? Zahirnya jatuh kufur kerana ditanya dia macam tu. Tapi setelah itu ulama kata tak, dia tu ahlul irfan, dia ini adalah seorang yang sufi besar, iaitu Al-Halaj itu sendiri. Kerana apa? Waktu dia kata tu dia tengah syatohat. Syatohat tu apa? Dia tengah mabuk. Mabuk cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mabuk kepayang. So bila dia dihukum pancung, tak apalah. Sebab dia memang nak cepat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah dalam keadaan mabuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa dia kena hukum pancung? Memang kena hukum. Kerana apa? Kalau tak nanti orang lain tiru. Sebab dia tu tokoh besar. Bukan tokoh biasa-biasa ni, tokoh besar. Tapi tengok macam mana Imam Al-Ghazali rahimahullah dan lain-lain, kita jangan kafirkan Al-Halaj. Tak boleh kata dia kufur, tak boleh. Dia ni wali besar ni, alim besar. Cuma kalam yang keluar kerana dia sedang mabuk kepayang. Apakah kalam tersebut boleh menyebabkan kufur? Boleh. Yalah, siapa kata? Subhani, Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi abad ke-3 Hijriah. Berarti dia termasuk salafus salih. Dia kata apa? Subhani, subhani ma'azama anni. Subhani, maha suci aku, maha suci aku. Tidak ada yang lebih agung daripada aku. Oi, itulah kufur tu Ustaz. Ya. Tapi dia sebut tu kerana dia dalam keadaan syatahat, mabuk, cinta kepada Allah SWT. Apa tanda dia cinta Allah SWT? Dia tu bukan macam kita ngaku kita cinta Allah, solat 5 waktu pun entah lubang-lubang. Kalau tak lubang pun solat sunat mesti lubang. Kalau Abu Yazid Bustami ni, ada orang ludah ke kanan, ludah aja ke kanan, dia tidak akan mengambil ilmu dari si fulan. Kenapa dia tak ambil ilmu dari si fulan? Kerana bagi dia dah kotor, dah fasik. Ludah ke kanan. Kanan ini kehormatan Allah SWT. Kiri ini baru ya Allah SWT. Ashabul yamin, tadi imam baca ashabul yamin dan ashabul shimal. Sampai macam tu. Abu Yazid Bustami ni kalau solat tuan-tuan, solat tahajud ni tak berhenti. Baca Baqarah, baca Al-Imran, semua sunat dilakukan. Pada kadar yang macam tu, solat wajib tak payah cakap lah. Sentiasa melakukan. Mulut dia, lidah dia tak pernah berhenti dengan bertasbih.
Tapi tiba-tiba kerana kecintaan dia kepada Allah, akhirnya fana dan mabuk cintalah. Terkeluar dari lisan dia subhani ma'adzan ma'ani. Ini seperti kisah dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam sahihnya. Dalam kitab-kitab sahih Sunan pun diriwayatkan. Ada satu sahabat ni kehilangan unta. Bila dia jumpa, terlalu happynya sampai kata, aku ni yang buat, aku Tuhan. Dia kata macam tu. Bahasa dia macam tu. Padahal dia kata, Allah, aku bersyukur padamu, bersyukur kepada aku. Dia tersebut macam tu. Dia terbalik, domer engkau kepada aku. Akhirnya dia terlalu happy. Mana dia sedar? Macam itulah. Sebab itu kita tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Ini kenapa? Tak boleh mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Yaitu apa? Atau mengatakan kalimah kufur atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya. Maka orang itu jadi kafir. Jadi kalau dah tak boleh pindah dah, memang dia niat dan disengaja kata macam tu, maka ia jatuh kafir. Dan jika ditakdirkan, diandaikan kalaulah baginya ada ikrar dan tasdik, dan amal soleh sekalipun, kerana bahawasanya syarak, iaitu syarak itu berarti Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW menjadikan pekerjaan yang tersebut itu alamat takdzib, iaitu tanda mendustakan. Alamat takdzib itu tanda mendustakan Nabi Muhammad atau mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang didatangkannya daripada agama. Maksud dia apa? Kerana bila dia sujud, ini berarti dia mentakzibkan, membatalkan apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW melarang untuk sujud kepada berhala. Nabi Muhammad SAW datang membawa kehormatan mushaf, kalam Allah. Maka ketika dia melakukan itu, berarti dia mentakzib kalam Allah SWT. Kita dilarang melakukan perkara yang diharamkan. Seperti apa? Yang mengkufurkan. Juga seperti, iaitu kalimah-kalimah kufriyah. Saya tak percaya dengan Tuhan misalnya. Saya menyatakan bahawa Muhammad bukan akhir Nabi. Ini takzib nama dia. Mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Menjatuhkan seorang itu dalam kekufuran. Tapi Ustaz, boleh tak saya nak tiru macam Syekh Abu Yazid Al-Bustami tu? Itu pertanyaan pada hari ini, boleh tak? Jawapan dia, nak tiru tak boleh lah. Dia bukan buat dengan sengaja, nak tiru macam mana? Hari ini datang orang yang tak ada ilmu sama sekali, lalu berbicara perkara-perkara yang konon-kononnya saya ni Al-Halaj, saya ni Abu Yazid Al-Bustami, saya ni makrifat kenal Allah. Pertama sekali kita tengok amal ibadah dia macam Syekh Abu Yazid Bustami ke tak? Kalau solat dia tak sekhusyuk Abu Yazid Bustami, tak payah cakap lah. Lalu dia kena ilmu zahir dia kena betul-betul hebat. Ilmu zahir tu betul-betul hebat tu. Bukan hanya amal zahir dia kena hebat, solat 5 waktu dengan khusyuknya, dengan segala sunatnya, ilmu dia pun kena hebat. Maksud ilmu dia kena hebat, Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab fiqh dia karang tu dari sedepa macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. Kitab berbahasa Arab. Datang orang Melayu, bahasa Arab pun tak reti. Lalu dia duk kata perkataan-perkataan macam ni, mengaku saya ni makrifat. Makrifat apa? Dia bahasa Arab pun tak reti. Ibarat Al-Quran ni kalau kita baca ni, dia boleh terus tafsir top. Ni tak. Jat, tolong terjemah lu Melayu. Kalau tak terjemah Melayu saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Oh, saya belum dapat wahyu ni. Itu dah tanda bahawa dia tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, mahrumun, diharamkan untuk masuk bab tersebut. Tak boleh.
Ulama sufi terdahulu tu semua hebat-hebat belaka. Hebat belaka tu macam mana? Kalau bab kitab ni tak kata. Imam Qushairi, Risalah Qushairiyah tu, dia bukan satu kitab Qushairi je, Risalah Qushairiyah. Dia ada banyak kitab ilmu kalam yang lain, ilmu akidah yang tinggi-tinggi. Hebat-hebat. Pada hari ini datang orang yang tak ada bahasa Arab, tak ada ilmu fiqh, duk cakap benda-benda yang makrifat boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dulu kami di pondok, saya nak ngaji kitab Al-Hikam je, Ibn Athaillah Sakandari. Hikam ni baru bau je, belum lagi masuk dalam bab tersebut. Kiai saya dah kata tak boleh. Pelajar yang boleh masuk hanya aliyah sahaja, yang dah habis Alfiah Ibn Malik baru boleh. Jadi yang bawah aliyah tak boleh. Waktu tu saya ibtidak dan sanawi, saya tak dapat ngaji. Saya dah masuk aliyah nak mengaji, dia dah, yang kiai paling besar dah meninggal, yang muda dah keluar pondok, dah pergi buka pondok tempat lain. So saya tak sempat nak mengaji sampai hari ini. Itu cerita dia. Lalu dia kata apa? Maka jadi batallah padanya, pada syarat ikrarnya, tasdiknya dan amalannya. Bila dia melakukan perkara yang menyebabkan kufur tadi, maka ikrar syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terjadi batal. Bila batal, berarti ini yang disebut suruh dia syahadah balik. Suruh syahadah balik. Betul? Kita kata, cuma mengucap. Mengucap tu bukan mengucap selamat pagi cikgu, bukan. Mengucap tu mengucap syahadah lah. Dulu waktu saya ingat lagi, bila cikgu suruh mengucap, dia suruh selamat pagi cikgu. Kan? Mengucap tu maksud dia syahadah. Tasdiknya, yang dalam dia ada iman, dia kena tajdid dunia. Tajdidkan balik. Tajdidkan apa yang ada dalam tasdik dia, kerana dah terbatal yang sebelum ini. Dan amalannya, ini yang dikatakan dosa orang yang murtad tu. Apa dosa dia? Dosa orang yang murtad adalah segala amal ibadahnya yang telah lalu telah dihapus oleh Allah SWT. Amalan baik yang pernah dia buat tu semua dihapuskan oleh Allah SWT. Bahayanya murtad, tuan-tuan dan puan-puan. Bahayanya murtad. Sebab itu kita jaga anak-anak kita. Ada dalam doa, iaitu ya Allah, jagalah iman kami, iman keluarga kami, isteri-isteri kami dan anak-anak kami. Kerana iman ni paling mahal, tuan-tuan. Buat benda ni menyebabkan gugurnya iman. Ini yang bahaya. So kita kena jaga dengan alamat yang tersebut itu, dengan alamat tersebut itu. So satu fiqh ni kita panggil kefahaman, macam tu. Satu kefahaman dan juga kejadian yang berlaku pada hari ini yang dapat menggugurkan iman. Ini kena hati-hati. Pelakon-pelakon yang berlakon sebagai orang yang bukan Islam dengan melafazkan yang bukan Islam, melainkan tujuan dia untuk hikayat. Untuk hikayat lain. Dia nak contohkan, perbuatan ni menyebabkan kufur. Ini menyebabkan kufur. Itu tak ada masalah. Tapi kalau contohnya dalam lakonan dia sebagai seorang Muslim yang melafazkan kalimat kufur bukan untuk mengajarkan bahawa kalimat ini menyebabkan kufur, itu boleh gugurnya iman. Ini ulama dah tulis sekarang kitab khusus menerangkan benda ini. Kecuali contoh dia seorang tu berlakon dalam erti menceritakan kembali kisah para ulama terdahulu. Adanya orang jahat yang telah melakukan perkara yang dosa. Contoh dia. Dia buat macam ni, nak tunjukkan sebagai contoh. Inilah perkara yang dosa, lalu dia buat yang baik. Itu tak ada masalah. Seperti yang saya bilang, kalau hikayat dia masih ada syubhat. So tak boleh nak hukum kufur terus. Tapi yang lain itu kena jaga hati-hati. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu bukan kerana membesarkannya dan bukan kerana mengiktikadkan uluhiyah, sedang hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin. Hanya dihukumkan atasnya kufur dengan kufur pada zahir juga. Contoh dia apa? Ada orang sujud dekat berhala, tapi hati dia tak ada niat sama sekali, tak ada apa.
Lalu macam mana? Secara zahir macam saya sebut tadi lah, dia ini dijatuhi kufur, tapi batinnya tak niat kufur, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak kufur. Secara zahir dia dihukumi kufur. Ini dia jelas yang saya sebut tadi. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Berarti kalau zahirnya dia pergi ke berhala tokong, lepas tu dia sujud, dan kita tanya kenapa engkau sujud? Saya nak sujud saja, saya tak ada niat pun hati saya, tapi sengaja sujud. Berarti dia dah jatuh kufur secara zahir. Walaupun di sisi batin serahkan kepada Allah SWT, hanya Allah yang tahu. Ini dah jatuh kufur. Kecuali dia mabuk lah, tu bab lain. Atau kes lain, dia jalan, contoh dia pergi ke Borobudur. Indonesia kan ada Borobudur, kan? Borobudur, saya tak tahu kenapa semua orang suka sangat pergi sana. Cuma saya tak suka lah pergi situ. Tapi dia pergi Borobudur, ada berhala, tergelincir, jatuh macam sujud. Ini tak ada niat sujud lah. Ini tak kena apa-apalah, tergelincir. Tapi ada pembahasan lain. Apa hukumnya ziaratu ubadil asnam? Ini ada pembahasan dalam ulama. Pergi menziarahi tempat-tempat orang beribadah kepada berhala, atau pergi menziarahi berhala. Ulama majoriti mengharamkan dia sebagai safar maksiat. Kenapa safar maksiat? Kerana itu tempat berhala. Haram. Berarti tak boleh jamak dan qasar kalau itu tempat berhala. Tapi kalau itu bukan tempat berhala, Ustaz, saya okey, maybe saya pergi ke tempat yang diharamkan tersebut, tapi dengan niat apa? Bukan niat untuk menziarahi berhala, tapi kerana ada suatu mesyuarat yang perlu kita bersidang dengan non-Muslim untuk keharmonian umat. Contoh dia apa? Kami di UIA, di Usuluddin dan Perbandingan Agama, setiap tahun melawat gereja berhala, temple, inilah tempat Hindu dan lain-lain, sebagai tempat di mana kita kena ada pertukaran ilmu dan mengetahui, tahu sendiri konsep dia macam mana dari sumbernya. Maka itu tidak termasuk safar maksiat, kerana niat dia bukan nak pergi ziarah salib tersebut, tapi nak kena kenal, nak kena tahu. Kalau kita nak hukum kan, kalau kita tak masuk, kita tak tahu. So kita kena masuk gereja baru boleh tahu. Ini bab lain. Ini bukan niat sebagai menziarahi berhala. Okey. Lalu dia sebut apa? Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama besar di Mekah, yang mana beliau ini murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari dan lain-lain. Nukil daripada kitab Mawaqif dan syarahnya, yang mana Imam Ibnu Hajar menukil daripada kitab Mawaqif karangan Al-Iji dan syarahnya iaitu Imam Taftazani dan lain-lain. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah minggu depan kita sambung dan kata Mu'tazilah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.